Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini kita sambung topik 9, iaitu unit 9 bahan buangan. Okey. So, tanpa membuang masa, kita teruskan kelas kita untuk hari ini. Okey. Jadi untuk topik bahan buangan kita, okey, bahan buangan tu biasanya bahan yang kamu tak perlu lah. Bahasa mudahnya adalah bahan yang kita tak perlu, lepas tu kita campak dalam tong sampah. Itu nama dia bahan buangan. Okey. Bahan buangan dia terbagi pada dua, iaitu kita panggil sebagai terbiodegradasi dengan tidak dibiodegradasi. Okey. Tidak terbiodegradasi, satu lagi terbiodegradasi. Okey. Apa tu terbiodegradasi? Terbiodegradasi tu maksudnya bahan-bahan buangan yang mana satu dia boleh mereput, dan bila dia mereput tu, dia mereput disebabkan oleh tindakan mikroorganisma seperti bakteria. Contohnya, kalau bahan makanan, kalau kita buang dalam tong sampah, lama kelamaan bahan makanan tu, satu dia akan jadi busuk, dia akan jadi basi. Kenapa dia jadi basi? Sebab dekat situ ada bakteria. Bakteria tu kerja dia apa? Bakteria tu kerja dia adalah di mana dia uraikan makanan tu, dia reputkan makanan tu, dan akhir sekali bila makanan tu mereput, satu dia boleh kita katakan dia boleh bercampur semula dengan bahan-bahan organik. Contohnya macam kalau saya kata, kadang-kadang kamu tengok kan, ada setengah orang tu macam kalau sisa makanan tu dia tak buang, dia pergi tanam dalam tanah. Okey, lepas tu pula, lepas 3 bulan tu dia gali balik tanah tu, dia tengok nasi semua tu dah tak ada, semua dah bertukar jadi tanah. Sebab apa? Sebab makanan, bahan-bahan yang organik tadi dia dah terurai, dah mereput, dan akhirnya dia boleh bertukar jadi semula kembali menjadi bahan-bahan seperti macam tanah. Dia boleh bercampur semua dengan bahan-bahan organik yang lain. Okey. So maksudnya bahan terbiodegradasi itu adalah bahan yang mana dia boleh mereput secara semula jadi, dan dia boleh mereput secara selamat. Okey. Nombor 2 pula kita panggil sebagai bahan tidak terbiodegradasi, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai non-biodegradable. Okey. Jadi bahan-bahan yang tidak terbiodegradasi ini, contohnya macam plastik, besi, bateri, itu namanya bahan-bahan yang tidak terbiodegradasi. Kalau bahan yang terbiodegradasi tadi, macam kertas, sayur, apa, bahan-bahan buangan makanan, sisa makanan, itu bahan yang boleh bereput secara semula jadi. Kalau bahan-bahan yang tidak terbiodegradasi kan ni, contoh macam plastik, besi ni, dia boleh mereput, tapi dia mereput mengambil masa yang sangat lama, 500 tahun, 1000 tahun kan. Kamu boleh tengok dekat dalam Google dan sebagainya, plastik nak mereput saja ambil masa 500 tahun, dan dia mengambil masa yang sangat lama. Bahan yang terbiodegradasi, dia boleh mereput dengan cepat. Bahan tidak terbiodegradasi, dia boleh mereput, tapi masa yang sangat panjang, dan prosesnya bukanlah proses yang semula jadi. Sebab bahan yang tak terbiodegradasi ni biasanya adalah bahan-bahan kimia, bukannya bahan semula jadi. Okey, so kamu kena beza. Terbiodegradasi, bahan yang boleh mereput secara semula jadi, dan dia boleh mereput dengan bantuan mikroorganisma seperti bakteria. Bahan yang tidak terbiodegradasi adalah bahan yang bukan secara semula jadinya wujud, contoh macam plastik dan besi, dan dia mengambil masa yang sangat lama untuk mereput, tapi di proses pereputan dia bukan disebabkan oleh bakteria. Okey. So kamu boleh tengok dekat situ. Okey, ini adalah contoh bahan-bahan buangan yang kita panggil sebagai bahan buangan terbiodegradasi. Itu biasanya sisa-sisa makanan kita lah, yang mana kalau kamu buang, okey, mula-mula dia akan jadi bau, dia akan tukar jadi busuk, warna dia akan bertukar, lama kelamaan dia akan mereput. Dia akan mereput, kalau misalnya kita letak atas tanah, lama kelamaan dia akan kembali menjadi tanah. Maksudnya dia mereput jadi apa, secara semula jadi. Maksudnya bila dah mereput tu, kita dah tak nampak dah sisa dia. Okey, dia hilang macam tu saja. Okey, jadi apabila kita ada barang-barang yang terbiodegradasi dengan yang bukan ataupun tidak terbiodegradasi ni, okey, confuse kadang-kadang kan, terbiodegradasi dengan tidak terbiodegradasi. Bolehlah try biasakan dengan term ni. Okey. Jadi bila kita ada bahan buangan yang macam ni, kita kena ada satu sistem yang kita panggil sebagai waste management, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pengurusan sisa-sisa buangan. Okey. Jadi kalau kamu boleh tengok
First, kamu biasa nampak lori sampah datang depan rumah kamu kan? Okey. Biasanya lori sampah datang depan rumah kamu, dia akan kutip segala sampah. Okey. Tapi kalau untuk negara-negara yang boleh dikatakan negara-negara yang lebih advance, lebih maju, biasanya rakyatnya dah dididik untuk buang sampah ikut warna tong. Macam kamu tengok biasanya kita kan ada recycle bin kan, ataupun tong sampah kita semula tu kan, kita ada warna hijau, kuning, hijau, oranye, biru dan sebagainya lah. Saya pun tak berapa ingat sangat dia punya warna dia. Okey. Tapi daripada warna-warna tong ni tadi tu lah, kita asingkan bahan buangan. Okey, contohnya misal kata, okey, tong hijau katalah untuk bahan buangan katalah plastik saja, tong biru untuk kaca saja, tong oranye untuk kertas saja, dan tong coklat biasanya untuk bahan-bahan seperti sisa makanan dan sebagainya, bahan-bahan yang biodegradable ataupun bahan-bahan yang terbiodegradasi. Okey. So, kalau kat sini, kalau negara lebih maju, biasa dia akan buat first, dia akan analyse, dia akan buat analisis dulu apa yang nak kutip, baru dia kutip. Lepas tu pula baru dia angkut barang tu guna lori sampah, dan dia hantar ke pusat pengumpulan. Okey, dekat pusat pengumpulan tu biasanya dia akan asingkan lah bahan-bahan ni. Kalau misalnya kata kita tak asing kan, bila tak asing biasanya lori sampah akan hantar terus ke tempat pembuangan sampah yang besar. Contoh macam kat Bukit Tagar, dia tempat buangan sampah, lori sampah buang sampah semua kat situ. Okey. Tapi kalau kat negara maju, orangnya dah siap asingkan. Okey. So bila dia dah asingkan segalanya, barulah dihantar ke tempat pelupusan. Mana barang yang boleh dia kita semula, dia akan kita semula. Mana yang tak boleh, baru dia lupus, terus sama ada dibakar ataupun ditanam. Okey. Itu mereka lah. Okey. Okey, jadi kamu tengok dekat sini, ini adalah tong-tong kita semula yang mana kamu boleh tengok dekat negara kita pun ada. Okey, ada setengah warna merah, hijau, oranye, kuning, biru, ada yang setengah coklat. Okey, so yang tu kamu boleh try tengok kalau kat sekolah ke dekat mana-mana kan. Okey, yang ini pula contoh hijau untuk kaca, untuk warna oranye plastik, untuk warna coklat organik, untuk warna biru besi, untuk warna kuning paper kertas, dan untuk warna kelabu ni bateri. Tapi kat tempat kita biasa kita ada 4 saja. Macam kalau negara-negara maju mereka ada 6. Sebab kalau untuk negara kita tukar bateri, biasa kita tolak dekat kedai bateri kan. Kalau dekat negara luar, bateri ni di recycle ada tong khas dia. Itu bezanya antara kita dan negara-negara lain. Dan kita masih belum lagi ke depan dalam bab-bab kita semula ni. Okay, so kita tengok video pula. Waste can be broadly categorized under 2 types. Okay, kamu boleh Namely, tengok dekat situ. biodegradable Kita ada jenis and terbiodegradasi dan juga non-biodegradable. tidak terbiodegradasi. Itu bahasa Inggeris waste. version. Okay. Examples Apa tu bahan-bahan include yang vegetable and biodegradasi? fruit peels, Okay, sisa makanan, food scraps, contohnya paper, tulang, plant kertas, or grass trimmings, sayur-sayuran, dry leaves, daun, sewage, etc. okey, dan juga These najis. waste Okay, break najis down manusia, and get najis haiwan, decomposed sisa by the tumbuhan, itu action kita of panggil sebagai microorganisms on bahan them. yang terbiodegradasi. Thus, Dan bahan-bahan ni akan what is diuraikan obtained from the atau soil direpotkan dengan gets bantuan returned to the soil mikroorganisma seperti without any bakteria. negative consequences. Okey, yang ni pula bukan Non-biodegradable bahan yang tidak Examples terbiodegradasi. include plastics, Okey, contohnya nuclear waste, kaca, sisa electronic toksik, trash, komputer, batteries, bateri, wall paints, apa lagi tu, cat, varnish, minyak. motor oil, Okey, yang ini pesticides and bahan-bahan yang chemicals, dia boleh construction bereput tapi ambil materials, masa yang lama, ties, dan dia bereput etc. bukan disebabkan bantuan mikroorganisma wastes seperti cannot be bakteria. Dia broken bereput sendiri, tapi and dia ambil masa thereby yang sangat do panjang, not get beratus-ratus tahun. decomposed. As such, they pile up and spoil the fertility Okay, of so the kamu kena soil. bezakan apa itu bahan yang Worse, some of these wastes are known to terbiodegradasikan dan emanate tidak harmful radiation into the terbiodegradasikan. atmosphere, Okey, bahan yang thereby terbiodegradasi degrading the dia akan environment. mereput selalu menjadi, It dan is pada masa yang important sama to dia boleh note jadi that burning baja these semula wastes jadi untuk release tumbuh-tumbuhan. poisonous Okey. gases and therefore pose significant Okey, biasanya hazard to kita tak life galakkan and untuk environment. bakar bahan-bahan ni. Biasanya bahan yang terbiodegradasi kita galakkan untuk tanam. Dia akan jadi baja yang semula jadi.